Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also a very good morning to all of you. Saya ingin mengucapkan kepada kamu semua selamat mengundi untuk beberapa masa lagi. Semoga kamu dapat memilih yang terbaik untuk negara kita. Baik, semua pelajar, ini adalah satu video bagi menggantikan kelas semasa cuti mengundi. Maka untuk video kali ini kita akan membincangkan chapter baharu, iaitu chapter 8 yang dinamakan sebagai Recombinant DNA Technology. Perkataan recombinant ini adalah merujuk bagaimana kita melakukan penghasilan campuran DNA daripada satu organism dengan organism lain. Proses ini adalah satu proses penting untuk genetic engineering bagi saintis yang mengkaji tentang molekular sel. Maka pada keadaan tertentu kita perlu melaksanakan satu proses di mana kita mengubah suai genetik, di mana penting untuk kehendak ataupun keperluan manusia. Proses ini kita panggil dia sebagai genetic engineering. Salah satu perkara penting dalam genetic engineering ini adalah bagaimana kita melaksanakan DNA cloning. Kadang-kadang saintis memerlukan satu sampel yang banyak dalam melaksanakan satu proses DNA modification ini. Maka untuk mendapatkan satu sampel DNA yang banyak, maka kita perlu laksanakan DNA cloning, iaitu preparation of well-defined segment of DNA. So kita perlukan satu segment of DNA dalam keadaan multiple identical copies, dalam bilangan kopi yang banyak, ya. Daripada DNA cloning yang kita faham, iaitu bagaimana kita mendapatkan well-defined segment of DNA. Satu DNA yang panjang itu kita dapatkan satu well-defined segment, satu segmen dalam copies yang banyak. Kita juga akan melaksanakan proses menghasilkan identical copies yang banyak ini dalam bentuk gene. So kita akan belajar tentang gene cloning. Gene cloning adalah mempunyai satu definisi yang hampir sama dengan DNA cloning. Apa yang membezakannya adalah gene cloning ini melibatkan production of multiple copies of single gene. So ini kita bincangkan tentang single gene. So DNA dengan gene kita belajar faham dia adalah satu perkara yang hampir sama. Namun gene ini melakukan satu definisi yang lebih besar. Bagaimana dia mengekspreskan protein daripada gene. So kita bincangkan dalam bentuk gene. So gene cloning sekali lagi adalah production of multiple copies. Highlight the word multiple copies of a single gene. So satu single gene yang single copies, kita nak banyakkan bilangan gene tersebut, maka kita laksanakan gene cloning. Gene cloning ini satu prosedur yang kita jalankan memerlukan dua sumber utama. Yang pertama adalah bakteria. Sebab kebanyakan host yang kita gunakan untuk gene cloning prosedur adalah datang daripada sumber bakteria. Dan bakteria yang paling popular untuk dijadikan host adalah E. coli, Escherichia coli. Yang kedua, kita perlukan sumber gene daripada cell contain gene of interest. Mana-mana donor cell, sel-sel donor. Sebagai contoh, pada satu sel ini, eukaryotic cell ini, dia ada satu segmen of gene yang penting, iaitu kita panggil sebagai gene of interest. Sebagai contoh, ini adalah satu gene yang diperlukan untuk production of insulin, menghasilkan insulin. Maka kita akan keluarkan gene of interest daripada insulin daripada tersebut. Gene yang menghasilkan insulin kita keluarkan dia. So kita dapat satu segmen of gene yang mana gene ini adalah penting untuk production of insulin. The rest of the segmen lain, the rest of the segment yang mana untuk code untuk protein seperti enzim, code untuk protein seperti insulin, kita tak perlukan, kita abaikan. Maka kita keluarkan gene of interest daripada sel donor tadi, daripada sel pemberi tadi ini. Kita keluarkan gene tersebut. Gene tersebut perlu kita hantar kepada satu kenderaan. So kenderaan itu kita ambil daripada bakteria. So kenderaan yang kita perlukan adalah plasmid. Macam kamu faham bahawa bakteria ini mempunyai dua bahagian kromosom. Yang pertama adalah circular chromosome, yang mana mempunyai pelbagai aspek gene yang ada pada bakteria. Yang kedua adalah bakteria dalam bentuk circular, yang mana penting untuk reproduction, yang boleh dikeluarkan, yang boleh transform, yang boleh conjugate. Ini adalah satu
DNA kromosom yang dipanggil sebagai plasmid. So plasmid ni boleh dikeluarkan. So plasmid ni when we taking up, so kita isolate plasmid tersebut, kita buka dia. Manakala ini kita keluarkan gene of interest. So we isolate the plasmid from the bacteria, we isolate gene of interest from the donor cell. So gene of interest dan plasmid ini dipotong. Kita akan potong dia, nampak kita potong dia. So gene of interest ini akan insert into the plasmid, akan dimasukkan ke dalam plasmid, membentuk satu gabungan antara gene of interest dan juga plasmid. Pada saat ini kita panggil dia sebagai recombinant plasmid. So recombinant plasmid adalah plasmid yang mengandungi gene of interest. So yang ni lah kita namakan sebagai genetic engineering tadi, di mana kita menghubungkan DNA pada dua sumber. Yang pertama DNA of the gene of interest daripada donor cell. Yang kedua adalah DNA datang daripada plasmid. So gabungan ini kita panggil sebagai recombinant plasmid. So recombinant plasmid tadi akan transform into the host cell, dimasukkan ke dalam host cell. So host cell juga datang daripada bakteria. So ini host cell. Host cell ini kita biarkan dia grow. Dia akan grow untuk bentuk satu culture. Dan ini kita namakan dia sebagai clone. So apabila dia grow bentuk clone, dia akan jadi banyak bilangan host cell tadi. Jangan kita lupa bahawa host cell ini mempunyai recombinant plasmid, di mana ada gene of interest di dalamnya. Apabila dia grow membentuk clone, bakteria ni akan express. Saya bulatkan perkataan express. Akan express gene of interest tadi. Maka dia akan menghasilkan protein. Maka protein yang dihasilkan ni adalah insulin yang kita perlukan. So kita akan ambil insulin ini akan digunakan untuk menghasilkan insulin, artificial insulin yang digunakan untuk pesakit-pesakit diabetik. So ini yang kita bincangkan dalam kita punya eksperimen. Dalam kita punya gene cloning procedure. So masih kita ulang balik, apakah gene cloning procedure ni? Gene cloning ni adalah production of multiple copies of a single gene. So yang pertama sekali kita perlukan dua sumber. Yang pertama plasmid yang kita ambil daripada bakteria. Yang kedua gene of interest yang mempunyai gene yang kita inginkan daripada donor cell. Sebagai contoh, insulin diambil daripada, gene untuk insulin diambil daripada pancreas cell. So gene of interest ini akan dimasukkan, insert ke dalam plasmid, membentuk recombinant plasmid. So recombinant plasmid ini kita perlu banyakkan bilangan dia. Maka kita perlu transform dia ke dalam host cell. Saya guna perkataan transform ya. Jadi host cell sekarang ni mempunyai gene of interest untuk menghasilkan insulin. Dan daripada ini kita banyakkan bilangan recombinant DNA ni. Yang kita banyakkan dia apabila host cell able to grow in the culture. So dia akan bentuk culture. Akan bentuk clone yang kita highlight kata clone. So ada banyak host cell yang mempunyai ability untuk menghasilkan recombinant plasmid. Apabila recombinant plasmid dah dibanyakkan, maka matlamat kita untuk amplify number of gene tadi tu berjaya. Dan gene-gene tadi boleh kita ekspreskan menghasilkan protein yang kita inginkan, iaitu insulin. Maka kita faham ada beberapa step penting: isolation, insertion, transformation, amplification dan juga gene expression screening. So kita akan bincangkan semua perkara ini dalam kelas kita akan datang. So see you on the next part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.